Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Seperti kita maklum, pertemuan kita kali ini ada pertemuan secara online, sama ada secara live ataupun kita rakam. Jadi pertemuan kita ketiga ini adalah pertemuan kelas ganti. Dan kelas ganti ini pun telah disetujui seperti arahan oleh universiti dan juga pihak PIS bahawa kelas dibatalkan, kelas face to face dibatalkan, dan seterusnya bagi memenuhi keperluan pertemuan ketiga, maka saya membuat rakaman ini supaya sekurang-kurangnya kita faham proses-proses kerja, proses-proses pembelajaran yang kita telah tentukan untuk khusus SCCA 2093. Bagi tujuan itu, saya harap semua pelajar dapat memberi perhatian pertama sekali tentang silibus-silibus yang ada, yang kedua berkaitan dengan tugasan, dan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertemuan keempat yang nanti kita akan bincangkan kemudian. Okey, untuk permulaan untuk hari ini, seperti yang kita telah rancangkan dalam perancangan akademik dahulu, pertemuan ketiga kali ini akan membincang berkaitan dengan topik 4, iaitu proses penerbitan. Topik 5, topik 5 ni dia agak besar sikit. Kalau kita lihat dalam kita punya portal, ada lebih kurang 9 hingga 12 slide. Ada terlalu banyak, dia terlalu besar. Namun begitu, saya mengambil dua fokus dalam topik 5, iaitu pertama sekali berkaitan dengan integrated marketing communication, strategi komunikasi pemasaran bersepadu, dan juga pelan perniagaan. Dua perkara ini penting kerana kita lihat kedua-dua ini akan menentukan proses-proses seterusnya, khususnya proses-proses dalam produksi. Produksi, kenapa kita buat online, kita nak cari pasaran, kenapa kita memikirkan bentuk-bentuk ataupun strategi pemasaran yang bersepadu bagi memasarkan produk kita. Bab 6 pula kita akan bincang berkaitan perjalanan idea dan kreativiti. Bab 7 berkaitan dengan produksi, khususnya berkaitan dengan proses editorial. Bab 8 berkaitan desktop dan aktiviti online. Jadi untuk itu, apa yang saya perlukan pada pelajar sekalian ialah kita nak memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang penting saja, iaitu aspek-aspek yang ada kaitan dengan tugasan. Itu kita rujuk pada portal kita dan kita rujuk pada fail yang saya serah sebagai contoh dahulu. So di dalam itu semua ada bahan-bahan yang saya akan bincang hari ini. Untuk kalau kita imbas kembali dalam bab 1, bab 2 kita bincang banyak berkaitan dengan konsep media convergent, media konvensional, berkaitan dengan penerbitan, proses-proses penerbitan yang umum. Namun begitu, apabila dan juga yang tersilap saya, bab 3 kita juga membincang tentang komponen-komponen pengurusan dalam perniagaan penerbitan. Seperti kita tahu, ada 4 komponen utama, iaitu mengawal, mengurus, perancangan, koordinasi. Ini merupakan komponen-komponen pengurusan yang ada dalam pengurusan sesebuah syarikat penerbitan. Selain itu, terdapat juga komponen khusus yang berkaitan dengan proses penerbitan. Pertama sekali ialah proses kita panggil kemahiran. Dalam bab 3 kita lihat balik ada kemahiran. Pertama sekali ialah kemahiran editorial. Itu kemahiran untuk mengurus semua aspek penerbitan. Sebab itu dulu kita dah maklumkan bahawa editorial adalah satu proses yang dari mula sampai akhir suatu projek itu, staff editorial itu terlibat. Dia tak putus situ. Yang kedua, kemahiran ialah kemahiran konseptual. Kemahiran konseptual adalah kemahiran yang selalu dikaitkan dengan pihak pengurusan kanan, yang mana kita lihat dalam pihak pengurusan kanan dan secara keseluruhannya kita kena fikirkan konsep majalah,
tema, subtema, kaedah ataupun strategi untuk memasarkan produk, apakah bentuk-bentuk inovasi yang kita masukkan dalam penerbitan, dan bagaimana kita nak edarkan, apa masalah-masalah jangkaan yang akan dihadapi, kos dan sebagainya. Lepas itu, kemahiran konseptual adalah satu kemahiran yang memerlukan satu pemikiran ataupun satu perancangan dari luar kotak, yang kita juga kena ambil kira bukan saja berkaitan dengan perkara dalaman, tapi juga perkara-perkara yang berkemungkinan berlaku di luar syarikat. Yang ketiga ialah kemahiran berkaitan dengan technological. Kemahiran teknologikal adalah kemahiran-kemahiran yang berasaskan kepakaran untuk kita menggunakan ICT ataupun media baru. Yang paling mudah ialah kita menggunakan komputer untuk mengurus kerja-kerja penerbitan. Kita buat desktop publishing, kita buat pengurusan editing secara online, kita buat marketing online. Kesemua kemahiran teknologikal ni adalah satu kemahiran yang sekarang amat penting dan perlu ditingkatkan oleh semua kaki tangan dalam sesebuah organisasi penerbitan. Sebab pertama sekali dianya akan memudahkan dan mempercepat satu proses penerbitan. Kedua, dengan ada kemahiran teknologikal ini, kita dapat mengembangkan network dan juga mengembangkan perniagaan kita dari traditional market kepada satu market yang lebih luas. Kalau kita lihat contohnya dalam Lazada, Shopee, sekarang pun dah ada buku-buku atau majalah yang dijual. Seterusnya, kemahiran berkaitan dengan kemanusiaan. Itu kemahiran yang sangat penting, iaitu bagaimana kita mengurus manusia dalam sebuah syarikat. Kita faham kita dalam tugasan kita ada perjawatan contohnya. Dalam perjawatan ini, kalau kita lihat di sini dalam perjawatan yang kita telah tetapkan, itu lembaga pengurusan yang diketuai oleh CEO, editor urusan, pengarah, jabatan editorial, semua perjawatan-perjawatan ini adalah manusia. Manusia ini perlu diurus, dan manusia ini kalau kita lihat secara umumnya, mereka ini memerlukan satu kaedah untuk kita memahami, mengawal, merancang kerja-kerja mereka. Jadi secara tak langsung, syarikat yang kita tubuh untuk mengurus projek kita ini adalah satu syarikat yang dikendalikan oleh manusia. Jadi kemahiran kemanusiaan ini, cara kita berhubung, cara kita ambil tahu, cara kita bekerjasama, cara kita mengarah, downward communication, upward communication, kesemua ini berlaku secara serentak, kadang secara impromptu, tanpa kita sedar. Seterusnya kita lihat nanti dalam bab 4 nanti kita nak lihat proses-proses penerbitan yang terlibat. Proses penerbitan ini cukup penting. Dalam peperiksaan air setiap semester memang kami akan tanya, kita akan soal berkaitan 4 proses ni. Khususnya proses-proses, kalau kita lihat di sini, proses editorial, desktop publishing dan integrated marketing. 4 proses utama ini, pertama sekali adalah proses peringkat awal ni, menjana idea. Kalau kita ingat dulu pertama-tama, tuan dua kita buat apa? Kita menjana idea dari sudut kita menjana idea tema contoh. Pada banyak-banyak tema, you all pilih tema makanan. Kemudian subtema, itu penulisan artikel dia. Jana idea ini bukan sekadar memilih tema itu saja, tapi kita konsep penerbitan dan semua perkara-perkara yang di luar kotak. Kemudian proses kedua adalah editorial. Kemudian DTP, IMC, ini semua nanti saya akan bincang mengikut bab. Jadi dalam keadaan ini, 4 proses utama ini ada proses-proses hakiki dalam pengurusan penerbitan. Tak kira dalam konteks penerbitan apa sekalipun, sama ada majalah, TV, radio, iklan, kesemua proses ini perlu dilalui dalam sebuah syarikat. Jadi kemahiran kita, kefahaman kita, pengalaman kita mengurus syarikat makanan kita ini, majalah makanan ini, dia akan memberi satu gambaran bagaimana sebuah syarikat itu akan melalui proses-proses daripada jana idea, editorial, DTP, sampailah kita memikirkan strategi-strategi promosi.
Itu yang utama, ya, secara simple. Dan dalam setiap proses ini ada aktiviti yang tertentu. Contoh jana idea, kita memilih siapa yang menulis, kita menentukan tema, subtema, kadang kita tentukan saiz buku, saiz majalah, kita tentukan pasaran macam mana, kita ada buat soal analisis. Sebab tu menjana idea ni dia bukan sekadar kita kata saya nak buat itu, saya nak buat ini, tapi ialah satu proses bagaimana kita memikirkan tentang jatuh bangunnya sebuah syarikat itu. Sebab itu penting semua ahli syarikat bekerjasama dalam memberi input-input cadangan-cadangan agar proses menjana idea ini dapat kita lakukan dengan secara terperinci, berstrategik, dan juga idea-idea yang kita bawa nanti dalam membentuk sebuah syarikat itu ianya dapat memberi suatu gambaran sebuah syarikat yang sebenar. Jadi dalam proses 4 proses utama ini ada je aktiviti utama. Selain itu kita editorial. Kejap kita akan pergi ke part editorial, DTP dan integrated marketing communications. Jadi soalan-soalan biasanya akan ditanya berkaitan apakah aktiviti dalam proses jana idea contohnya, ataupun dalam proses editorial terangkan 4 aktiviti utama. Dalam editorial dia ada penyuntingan, dia ada penulisan, dia ada sub-editing, dia ada juga tentang nak buat dummy. Begitu dengan DTP dan juga integrated marketing version. Jadi soalan-soalan banyak ditanya berkaitan dengan proses dan juga aktiviti yang di dalam proses tersebut. Kemudian kita juga kena faham tentang proses-proses yang akan kita laksanakan dalam mengurus sebuah penerbitan. Khususnya kita lihat tentang bagaimana kita nak menerbitkan majalah itu, kemudian kita jual majalah tersebut. Dan kita juga perlu tahu tentang apa yang dikatakan tentang tentang proses penerbitan kita dalam section yang seterusnya.